Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan masuk mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, unit 3. Kita akan masuk bidang akidah. Tajuk kita hari ini adalah kufur. Murid-murid boleh sama-sama dengan ustazah buka buku teks muka surat 101 hingga 103. Seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran, sama-sama kita menadah tangan, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.3.1 menyatakan maksud kufur, 3.3.2 menerangkan hukum kufur berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya, 3.3.3 menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya. Manakala objektif pembelajaran kita, murid dapat menyatakan maksud kufur, murid dapat menerangkan hukum kufur, murid dapat menjelaskan bahagian-bahagian kufur dan perkara-perkara yang boleh menyebabkannya. Ustazah, apakah yang dimaksudkan mati melainkan dalam Islam? Maksudnya ialah mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Apakah pula erti kufur? Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pula hukum kufur, ustazah? Baiklah, hukum kufur adalah sesat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat 136 daripada surah An-Nisa. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Baiklah, sekarang kita lihat pembahagian kufur. Kufur terbahagi kepada dua. Yang pertama, kufur i'tikad. Maksudnya, menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kufur amalan pula, iaitu menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contoh kufur i'tikad, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan contoh kufur amalan seperti menggunakan duit poket untuk berjudi. Murid-murid, sekarang kita lihat faktor yang mendorong kepada kekufuran. Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Yang kedua, menuruti hawa nafsu. Ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Seterusnya murid-murid, sekarang mari kita lihat kesan kufur. Yang pertama, mendapat ancaman siksa dan azab Allah Ta'ala. Yang kedua, merosakkan iman di hati. Dan yang ketiga, mengundang murka ilahi, tiada rahmat dan berkat dalam kehidupan. Yang terakhir, kehidupan rosak dan tidak tenang. Apakah pula tindakan kita untuk menjauhi kufur? Tindakan menjauhi kufur yang pertama, menjaga amal dan ibadah dengan sentiasa melipat gandakan amalan dan tabah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Bermaksud,
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Seterusnya, tindakan menjauhi kufur yang ketiga. Sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan dengan menghadiri majlis ilmu dan selalu mendampingi guru. Cara yang keempat, mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu dengan sentiasa bermuhasabah diri. Kemudian, sentiasa bersikap sederhana dan sentiasa selalu bersyukur. Murid-murid, di dalam tajuk kufur ini ada beberapa perkataan yang kamu perlu tahu maksud perkataannya, iaitu yang pertama syirik, maksudnya menyekutukan Allah. Yang kedua murtad, iaitu terkeluar dari Islam. Yang ketiga zindik, iaitu orang yang imannya terpesong atau sesat. Dan fasik bermaksud orang yang ingkar perintah Allah. Baiklah murid-murid, terima kasih kerana mendengar video pembelajaran ini. Assalamualaikum.